Sekarang ni flight AirAsia selalu sangat reschedule. Apa yang kita kena buat dan apa sebabnya berlakunya flight reschedule ni? Tengok video ni sampai habis dan jangan lupa tekan butang subscribe untuk info yang terbaru. Kalau anda dah tonton video ni, jangan lupa tekan butang subscribe dan bunyikan loceng untuk info yang terbaru. Thank you guys. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Welcome back to my channel. Pada video kali ini saya nak berkongsi kepada anda kenapa berlaku flight reschedule untuk flight AirAsia ni dan juga apa yang kita perlu buat. Okey, sekarang ni waktu dah endemik ni kita dah boleh travel dan flight pun banyak dah available. Kita boleh travel sama ada dalam negara ataupun luar negara. Tapi bagi mereka yang selalu naik flight AirAsia ni akan menghadapi satu masalah yang saya rasa besar, iaitu flight dia selalu sangat reschedule. Dan saya pun dah jadi mangsa ataupun salah seorang yang pernah mengalami masalah ni. Pada tahun 2022 ni saya dah 4 kali travel menggunakan AirAsia dan 4 kali tu juga reschedule. Apa sebabnya dan apa yang kita kena buat? Okey, yang pertama adalah sebelum tu saya nak bagi tahu yang sumber ni saya ambil dari media sosial, dari Google dan juga dari YouTube itu sendiri. Saya ada tengok dalam video saudara Zarul Amrella. Dia ada temu ramah engineer AirAsia, pilot dan juga cabin crew. Masalah ni disebabkan sesuatu yang kita tak dapat nak elak lah. Tu antara perkara yang saya nak rumuskan di sini, antaranya adalah sebab safety. Okay. Dia kata disebabkan safety yang mana mereka perlu buat maintenance. Okey, ada flight tu yang perlu ada maintenance, yang nak kena servis, kemudian ada flight yang rosak, yang perlu diperbaiki. Flight tu dah ada, okey, kemudian flight tu terpaksa dibaiki. Yalah, sebab sebelum ni pun lama PKP, jadi ada flight yang perlu di maintenance. Dia bukan macam kereta, flight ni dia tak macam kereta, dia kena ada, perlu ditengok betul-betul lah berkenaan dengan safety. Kemudian staff mereka juga dikatakan kurang mencukupi. Yalah, sebab sebelum ni kan PKP, banyak staff yang dikurangkan, perlu maintenance dan mereka perlu bergerak dari Subang ke KLIA 2 untuk buat maintenance flight. Antara sebab lain juga adalah disebabkan faktor cuaca. Kadang-kadang hujan yang terlalu lebat, kemudian ada berlaku kilat, ada petir. Kadang-kadang flight tu boleh kena kilat, kemudian mereka perlu buat pemeriksaan pada flight tu. Anda sebagai penumpang jangan takut. Memang dah biasa dah flight ni kena panas petir, tapi disebabkan sistem mereka ni memang dah bersedia. Flight ni memang dah bersedia untuk menerima apa orang kata tu cuaca yang tak elok ni, seperti panasan petir, mereka boleh repair balik. Begitu juga kalau flight tu kena bird strike. Bird strike ni maksudnya dia tengah fly tu, tiba-tiba terkena burung masuk dalam enjin. Jadi mereka kena periksa flight tu, kemudian mereka kena repair lah. So mereka kena membuat a lot of maintenance. Banyak maintenance kena buat sebagai keselamatan. Fly safety is very important. Keselamatan ketika terbang tu sangat penting. Ya, mereka boleh claim yang demi keselamatan. Itulah yang sering diperkatakan oleh mereka, demi keselamatan. Kemudian mereka juga menafikan bahawa mereka ni sengaja nak kumpul penumpang dari jam ataupun waktu penerbangan lain, dikumpulkan dalam satu penerbangan. Okey, itu dari sudut mereka. Sekarang ni kita dari sudut customer, kesannya kepada kita sebagai customer. Tengoklah, sebagai contoh kita bukan saja-saja nak terbang. Mungkin ada orang yang nak naik flight tu, dia orang nak pergi ke satu destinasi tu, dia orang nak pergi majlis macam wedding, macam majlis doa selamat, convocation. Mungkin ada orang yang nak pergi kursus, nak pergi meeting, nak pergi LDP. Mungkin ada yang nak pergi bercuti, nak kejar trip, nak catch up boat, nak check in hotel. Semua orang yang flight dia reschedule ni ataupun delay ni, lari habis dia orang punya timing. Jadi kita sebagai customer ni yang menjadi mangsa. Okey, mereka boleh kata lah ni sebagai sebagai safety, flight kena maintenance. Dah tu kenapa mereka ni boleh juga ambil waktu penerbangan? Semua ni melibatkan duit mereka dan juga kita lah, kita sebagai customer. So mereka kata, oh flight kena maintain, flight rosak, terkena burung, terkena sambaran petir. Tapi kenapa benda ni berlaku kat AirAsia saja?
kenapa tak berlaku dekat penerbangan MAS? Kalau kita tengok MAS, setakat ni saya naik MAS memang agak jarang ada delay sehingga lebih daripada 2 jam. Biasanya sejam ataupun setengah jam saja setakat ni. Kita jarang dengar flight macam MAS, Malindo ataupun Firefly dia reschedule ataupun ditukar waktu dalam masa yang sangat lama. Macam saya hari tu, saya naik dari Kuching ke KL sepatutnya pukul 12. Okay, pukul 12 reschedule dari pukul 12 ke pukul 5 petang. Jadi saya sampai ke destinasi saya pada waktu malam, pada waktu pukul 7. Jadi kalau alasan AirAsia kata macam yang mula-mula saya cakap tadi, kenapa mereka ambil tiket setiap jam? Contoh dari KL ke Kuching. Kalau kita tengok dalam website AirAsia, boleh dikatakan setiap sejam ataupun 2 jam tu ada flight dia. Contohnya pukul 7 ada. Kemudian pukul 8 lebih tu ada. Pukul 10 ada. Pukul 12 ada. Pukul 2 ada. Kenapa mereka masih ambil? Kalau bab perniagaan ni, kalau bab nak ambil duit dari customer memang laju. Tapi dari segi kita nak refund balik ataupun kita nak tukar balik tu agak susah. Kita bukan beli tiket ni menggunakan air ataupun daun kering. Jadi di sini saya bukan nak memburukkan ataupun nak mereka cerita yang tak betul, tapi semua orang mengalami perkara ni selepas kita dapat travel ni. Jadi di sini saya nak kongsi apa persediaan kita kalau kita menghadapi masalah reschedule dari AirAsia ni. Yang pertama, kita kena bersedia dari segi fizikal dan mental, terutama mental lah. Kita kena sedia. Kita dah beli tiket, contohnya minggu depan hari Ahad kita nak naik flight pukul 2 petang. Kita kena bersedia lah. Mungkin di awal kan pukul 10 pagi ataupun mungkin dilewatkan hingga pukul 5 petang. Kita tak tahu. Bersedia sajalah. Cara yang kedua adalah kita kena beli tiket dari syarikat penerbangan lain. Contohnya macam MAS. Kita jarang dengar reschedule. Walaupun flight MAS pun banyak juga tak bergerak sebelum ni kan. Ada juga kena ada maintenance. Ada juga kena bird strike. Tak ada pula kita dengar mereka ni terlalu lama delay. Jadi kita beli flight dari syarikat penerbangan lain macam MAS, walaupun dia mahal sikit, tetapi jarang kita dengar flight MAS ni di reschedule. Okey, kepada anda yang mengalami flight reschedule ni, kalau kita nak tukar flight tu ke hari lain, kita boleh tukar secara FOC. FOC ni maksudnya free of charge. Sekali itu saja. Kita boleh tukar sekali saja secara free of charge. So saya harap lepas ni AirAsia akan kembali normal, sebab kita ni pada tahun 2022 ni kita dah kembali normal. Saya harap mungkin dalam hujung tahun ni ataupun sebelum hujung tahun ni mereka back to normal. Hanya kalau lambat pun mungkin delay setengah jam ataupun sejam tu reasonable lah, kita boleh terima lagi. Tapi kalau sampai berjam-jam dia dilewatkan dan juga diawalkan, itu tak masuk akal lah. Sebab kalau kita tengok dalam web pun, flight yang kita reschedule tu sebenarnya tengok masih ada lagi. Macam tak logik pula, dia kata disebabkan nak maintenance flight, disebabkan cuaca. Syarikat penerbangan lain pun ada juga masalah tu, tapi tidak adalah selalu sangat delay ataupun reschedule. Jadi saya harap video ni ada sedikit sebanyak bermanfaat kepada anda, dan saya harap AirAsia kembali pulih dan juga syarikat penerbangan lain. So jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe channel ini untuk info yang terbaru. Jumpa lagi pada video akan datang. Jumpa lagi pada video akan datang. Tekan saja butang subscribe untuk info yang terbaru.